Langit Temurun. Ya, baik, kita bersama dengan Nina. Assalamualaikum Nina, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan juga kru yang bertugas pada hari ini di dalam keadaan baik-baik sahaja dan begitu juga diharapkan ya kepada rakan setugas kita di sana. Ya, Alhamdulillah ya, kami berdua dalam keadaan yang baik dan juga sihat. Jadi Nina, kita telah mendengarkannya perkongsian dari rakan kita dari daerah Blai dan juga daerah Tutong ya, mengenai dengan acara-acara yang akan mengambil tempat di daerah masing-masing. Kalau di daerah Temburong sendiri, apa pula antara acara yang akan mengambil tempat mungkin khususnya besok ni Nina? Sebetulnya memang ada ya acara yang akan diadakan, tetapi mungkin di dalam minggu pertengahan bulan ya pada bulan ini, iaitu sebentar lagi yang akan saya kongsikan bersama insya-Allah. Baik, kalau Iman Nina sendiri ya mengenai dengan sukan ataupun ialah riadah untuk biasanya dilakukan di hujung minggu, mungkin hari Sabtu ataupun untuk esok hari Ahad. Biasanya sekarang ini apa yang menjadi kegemaran hobi Nina Nina sendiri, mungkin dapat kita kongsikan bersama. Ya, kalau cukup masa ataupun tidak ada bertugas ya pada hujung minggu itu, insya-Allah selalunya saya akan melakukan aktiviti seperti brisk-walk. Ia tidak menggunakan apa-apa peralatan, jadi ya cukup mudah saja. Ia hanya memerlukan semangat kita di awal pagi untuk kita dibangun dan juga melakukan aktiviti tersebut. Betul sekali. Dan saya juga ni realise ataupun saya sedar di mana kalau kita melakukan riadah di awal pagi, kita ni akan rasa produktif dan juga rasanya positif dan juga energetik sebetulnya. Ya. Betul sekali Intan. Dan kalau Iman Nina mungkin sedikit ya perkongsian. Kalau di daerah Temburong pada pagi ini biasanya hari Sabtu ya, adakah anda macam orang tempat gerai jual-jualan makanan di pagi Sabtu ni? Terutama sekali untuk menjual wajit Temburong, ada tak? Alhamdulillah ada ya. Di hujung minggu ini sebetulnya hari Sabtu dan terutama sekali di hujung minggu hari Ahad ya, akan diadakan selalunya acara ataupun di tamu aneka yang sebetulnya mengambil tempat di Pekan Bangar. Jadi kalau Daud Iskandar berpeluang untuk turun ke daerah Temburong ini, insya-Allah esok ataupun hari ini juga ada buka gerai-gerai di tamu aneka insya-Allah. Ya ke? Kebetulan hari ini memang selepas bertugas nanti saya akan ke daerah Temburong insya-Allah ya. Kena berhajat untuk membeli wajit Temburong insya-Allah ya. Jadi tapi kabarnya di tempat tersebut ada ubah suai ataupun renovation, betul tak? Ya betul. Tempat yang originalnya di tamu aneka ini ada dilakukanlah beberapa projek yang akan dilakukan, tetapi tamu aneka ini diadakan di sekitar Pekan Bangar, iaitu kalau Daud Iskandar ingin turun, iaitu sebelum jambatan yang menuju ke Pekan Bangar itulah. Di sana. Jadi mereka dipindahkan sementara ya, berpindah tempat ya. Ya betul. Ya baik, okey. Baik, untuk seterusnya kami serahkan bersama dengan Nina untuk mengongsikan bahan dari daerah Temburong pada pagi ini. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Daud Iskandar dan juga Nur Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Auda yang sentiasa menyaksikan kami di Rampai Pagi, Inspirasi Pagi Auda. Pada pertemuan kita hari ini, 25 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 11 Julai 2026 Masihi. Dan apa yang diharapkan pada hari ini agar Auda sentiasa di dalam keadaan sehat walafiat hendaknya, dan juga diharapkan agar segala perancangan yang akan Auda rancangkan pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Jadi Auda, nampaknya sebelum kita menyaksikan bahan visual ingin juga disampaikan satu bahan informasi, iaitu ingin dimaklumkan bahawa pemotongan sementara bekalan elektrik akan dijalankan pada hari ini 11 Julai 2026, iaitu pada pukul 9 pagi sehingga 4.30 petang. Manakala kawasan yang terlibat pula adalah di sebahagian Kampung Selapun, Kampung Lemaling Jalan Selapun dan juga sebahagian Kampung Rebada Jalan Selapun dan kawasan sekitarnya ya. Dan oleh itu Auda,
Penutupan sementara ini adalah disebabkan oleh kerja-kerja penarikan kabel 11 kV kawat atas baharu. Jadi sekian sahaja bahan informasi. Sekarang kita akan teruskan sahaja untuk menyaksikan bahan visual yang akan disampaikan oleh rakan setugas kita Siti Izawati. Jadi mari kita saksikan bersama. Di sebalik lapisan kuih lapis, tersimpan sebuah kisah tentang warisan, kasih sayang dan kesabaran. Kuih tradisi ini bukan sekadar hidangan manis, malah menjadi lambang budaya yang telah diwarisi turun-temurun dalam kalangan masyarakat Brunei. Sejak dahulu lagi, kuih lapis sering menghiasi meja ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri, majlis perkahwinan, kenduri doa selamat, majlis kesyukuran dan pelbagai acara keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan menunjukkan cara membuat kuih lapis. Bahan-bahan yang diperlukan ialah tepung gandum 3 cawan, tepung jagung setengah cawan, tepung beras setengah cawan, santan 1 tin, gula putih 2 cawan. Dan garam secubit, pewarna ikut kesukaan masing-masing. Kita campurkan semua bahan-bahan, kecuali warna saja jangan dicampur dulu. Ahli keluarga akan berkumpul untuk menyediakan adunan daripada tepung beras, tepung ubi, santan, gula dan pewarna makanan. Setiap lapisan dikukus satu demi satu dengan penuh teliti. Tiada jalan pintas dalam menghasilkan kuih lapis yang sempurna. Jika terlalu cepat menuang adunan baharu, lapisan akan bercampur dan coraknya tidak akan tersusun. Oleh itu, kesabaran menjadikan ramuan paling penting dalam menghasilkan kuih ini. Keunikan kuih lapis terletak pada lapisan-lapisannya yang berwarna-warni. Warna-warna ceria bukan sahaja mencantikkan rupa kuih, malah menggambarkan kegembiraan, kemeriahan dan kepelbagaian budaya masyarakat. Dari segi rasa, kuih lapis mempunyai tekstur yang lembut, kenyal dan sedikit berlemak, hasil penggunaan santan yang segar. Rasanya yang manis sederhana menjadikan sesuai dinikmati oleh semua peringkat umur. Kukus selama 5 minit ataupun sehingga beku. Setelah itu bolehlah dimasukkan adunan kedua yang tanpa warna. Dan tutup semula, biarkan beku lagi. Biarkan beku ataupun biarkan keras. Sebelum menuang warna terakhir, hendaklah adunan yang dalam kukusan dikelar juga seperti yang mula-mula tadi. Tujuannya supaya warna pink itu melekat kepada warna putih. Selain daripada 3 lapis ini, kita boleh membuat berlapis-lapis lagi. Jadi kalau akan jadikan 6 lapis pun boleh. Setiap warna yang itu dibagi 2, jadi 6. Dan kukus semula sehingga masak. Sebenarnya lama sudah, puluhan tahun yang silam. Yang kenangan yang dah dapat dilupakan ya kalau menjadi lapisnya licak kah atau lebih keras kah. Memang sesuai untuk dia adakan untuk jamuan kecil-kecilan lah dan dijual di kiub-kiub.
kurang lebih lah. Cuma sekarang ini kita tambah tepung jagung sama tepung beras. Kalau dulu tepung biasa saja ataupun tepung beras saja. Yang tadi itu 3 cawan tepung gandum, setengah cawan tepung jagung, setengah cawan tepung beras dan gulanya secawan setengah, santan 1 tin, tambah air biasa 2 tin. Kalau kan tambah santan cair pun boleh juga, jangan air sejuk semua, lagi nyaman tuh. Mesti adunannya cukup lah, bahannya tuh cukup seperti yang di dalam resipi. Kalau kan mengubah pun setelah kita mengalami pernah membuat mana yang kurang baik, mana yang baik, atau yang tak ikut. Saya sarankan kepada anak-anak muda harus juga mengetahui kuih macam mana. Soalnya kalau orang tua-tua sudah tidak ada tempat yang untuk bertanyakan. Beginilah kuih yang telah disejukkan dan siap untuk dipotong. Warisan kuih lapis perlu terus dipelihara agar tidak ditelan zaman. Generasi muda harus didedahkan kepada cara pembuatannya supaya seni kulinari tradisional ini terus hidup dan menjadi kebanggaan negara. Setiap lapisan kuih lapis bukan sahaja menyimpan rasa yang enak, malah membawa bersama cerita tentang kasih sayang, kesabaran, kerjasama dan warisan budaya yang menjadi khazanah tidak ternilai untuk generasi akan datang.